Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, hari ini kita jumpa lagi. Hari ini saya nak terangkan berkaitan tentang COD, Chemical Oxygen Demand. Alright. Okay, objektif bagi eksperimen ini adalah to determine the organic oxidizable matter content of water sample. Water sample kita ni daripada effluent, contohnya daripada longkang, daripada sungai dan sebagainya kan. So kita nak tahu berapa kita nak menentukan organic oxidizer. Oksigen maksudnya penggunaan oksigen. Kalau bila penggunaan oksigen tu banyak, so kita boleh tahu kandungan bakteria yang ada wujud di dalam air sampel kita. Okay. So dia ada 5 step, 5 part di dalam eksperimen ini. Yang pertama adalah digestion procedure, yang kedua adalah prepare sample, yang ketiga adalah blank sample, yang keempat heating the sample and also blank, dan yang kelima adalah colorimetric determination. Ini kita akan menggunakan DR6000. Okay, so now kita pergi ke seterusnya. Okay. Sebelum kita melaksanakan eksperimen ini, pastikan ini anda adik-adik kena pastikan kena buat dulu. Masuk je Mamal. Mak tu kena masuk dan kita nak buat COD hari ni kan. Kita dah tahu eksperimen macam mana semua. So, masuk Mamal. So, ini you kena buat first. Okay. Jangan tunggu saya cakap dulu. You kena buat yang ni dulu. Okay, first make sure the DRB 200 plug in dan the power source under the table lah. Ada kat bawah ni dia punya switch. Okay, so kat belakang ni pun ada juga. You kena switch on kat belakang juga kalau dia misalnya tak keluar benda ni kan. Okay, the DRB will loading before start a few second lah. Tak lama, sekejap je. Lepas tu bila dah keluar macam ni, dia ada 2 kompartmen. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. So depend berapa sampel kita nak guna. Kalau kita kata nak guna satu saja kompartmen, sebab saya ada 12 rasanya. 15 macam gitulah, 15. So kita mungkin guna 7 vial. Dia punya vial tu 7. So mungkin satu kompartmen je kita kena ni. Sebab ini untuk start sebelah kanan, ini untuk start sebelah kiri. So kita kena klik start. Okay, pastikan ini di COD. Klik start, right for the right side, left or right side. Lepas tu dia akan start tu dia akan heating sehingga berapa degree? 150 darjah Celsius. Lamalah. Macam kita masak air kan, air tu room temperature. Jadi bila room temperature, dia akan mengambil masa untuk dia menaik. Jadi kalau masa kita nak guna baru kita panaskan, buang masa. So sebab ini mengambil masa dalam 30 minit juga. So adik-adik kena pastikan ini kena panaskan dulu. Alright. Okay, next. Apa seterusnya? How to switch on the DRB 200 and preheat to 150 degree C. So saya akan ada bingkisan video ini macam mana kita nak switch on DRB ni dan macam mana kita nak panaskan 150 degree C. Okay, jom kita lihat. Plug in the DRB 200 power source. Click Start to start heating the DRB 200. And wait the DRB 200 reach the temperature 150 degrees Celsius. Okay, adik-adik dah tahu dah macam mana cara nak kita panaskan sampel kita tu. Okay, panaskan sampel kita. Kita nak panaskan kita punya DRB 200. Okay, so apa dalam chemical oxygen demand ni, apa equipment dan material? Ini adalah equipment dan materialnya. Okay, pertama tisu mesti kena ada, water sample mesti kena ada lah. Okay, kita kena pakai glove sebab dia punya COD tu mengandungi asid juga, so berbahaya. So kena pakai glove kiri dan kanan. Okay, next. Okay, deionized water mesti kena ada. Okay, bika, vial lah COD ni, reagent. Lepas tu DR6000. Ni DR6000 ni. Dan ini DRB yang tadi lah. Okay, wajib tu mesti kena ada. Kita nak panaskan pakai
penuh nubasan tidak. Okey, kita pakai yang ni. Okey, berbahaya tu. Okey, so bila dia panas, kenapa dia ada cover ni? Sebab dia tak nak, bila panaskan dia macam macam gitu. So takut kalau pakai penuh nubasan dia tak ada protection yang berbahaya. Okey, dan kita tak boleh nak tahu suhunya. Ini kita tahu, kita set suhunya berapa. Dan juga pipette and filler. Ni filler lah, ni pipette. Okey, next. Apa seterusnya? Step yang pertama, kita nak buat digestion procedure. Okay, first. Okay, step pertama ni, pour the sample into a 250 ml beaker and gently stir with a magnetic stir. Make sure homogeneous. So, adik-adik, you all kena ambil sampel kita. Okay, air sampel kita tu ambil dan kita masukkan dalam beaker ni. Okay, then kita stirkan dia lah. Kenapa kita nak stir? Sebab kita nak make sure homogeneous. Maksudnya dia rata lah. Jadi, kalau misalnya tak ada homogeneous, so you boleh goncang-goncang. Masa you ambil sampel tu, you goncang dulu bekas tu. You goncang dulu bekas sampel tu. Goncang-goncang. Lepas tu you masuk dalam beaker ni. Okay. Okay, senang saja. Okay, next. Okay, first dan second, turn on the DRB 200 reactor preheat 250. Okay, tapi sebelum you buat yang ini you dah buat dah awal tadi. So ini sekadar step sahajalah. Mula-mula awak dah tahu hari ni nak buat DRB, nak buat COD. So dah sampai je amal awal. Okay, masuk, dah sanitize apa semua, tangan semua dah okay. Okay, then you masuk, you letak barang you panaskan dulu yang ni. You panaskan dulu sebab kita nak tahu kita dah buat COD. Panaskan yang ni, baru you boleh ambil sampel. Sebab ni mengambil masa sedikit. Okay. Okay, ditulis kat sini, do this step early because DRB 200 take around 30 minit to heating until 150 degree. Okay, selagi tak 150 degree jangan, tak boleh masuk. Kita punya result berbahaya, rosak-rosak, sorry tak okey dah, tidak mengikut kepada prosedurnya. Okay, next step yang ketiga. Okay, step yang ketiga, bila dah panas semua kan, dah ready semua, ready sampel ready semua. Okay, remove the cap. Remove the cap. Okay, COD digestion reagent vial. Okay, be sure to use wire for the appropriate range. Miss nak cerita sedikit pasal COD ni. Ini adalah COD nya. Okay. Okay, COD ni okay, adik-adik tengok kalau adik-adik nak menggunakan COD wire ni, pastikan kita remove the cap carefully. Make sure you use glove. Kenapa? Sebab dalam ni adalah mengandungi asid juga. Okay, dan ia adalah bahan kimia, sangat toksik lah. So, pastikan. Dan okay, untuk pengetahuan adik-adik, COD digestion method ni ada 4 method, 4 method of the experiment depend on the water sample sources. Dia ada 4 jenis COD digestion vial method. Yang pertama adalah high range flask. Okay, maksudnya daripada 200 ke 15,000 mg per liter COD ni, kita kena gunakan vial ini. Sebab dia ada 4 jenis vial tu, COD. Adik-adik boleh lihat kat sini. Kat sini, paparan sini. Next, okay, ni high range plus ni mungkin bagi air kita punya sampel tu datang daripada licit, daripada tong sampah, ataupun daripada licit tu landfill tempat buang sampah. Landfill tempat buang sampah tu, okey, kan ada air mengalir, air tu mungkin itu boleh gunakan untuk high range plus. Okey. High range pula adalah 20 ke 1500. Ni mungkin air daripada wastewater. Wastewater yang air najis tu. Okey. Low range ni pula ini kes kita ni. Low range akan kes kita ni, kita menggunakan low range daripada 3 sehingga 150. So kita gunakan elokang. Berharap dia berada dalam range ini. Sekira ni nilainya tak mengikut kepada range ini, mungkin dia tak boleh baca. Tak sesuai dengan bahan kimia yang digunakan lah. Okey, ultra low range. Ultra low range rendah lagi. So range dia daripada 0.4 hingga 40. Okey. So, apa yang adik-adik kena tengok? Okey, untuk kes adik-adik ni, adik-adik menggunakan low range saja. Ni 3 hingga 150. So pastikan label ini
pastikan mestilah ditulis low range, range 3 ke 150 mg per liter. Alright? Okay, pandai. So, kita pergi ke next. Okay. Prepare sample. Tadi kita dah buat digestion procedure tadi. Sekarang kita nak prepare our sample lah. Okay. First, apa yang kita nak buat? Okay, hold on. Okay, kita pegang. Wire tu kita kena pegang 45 darjah. Bukan 45, sudut 45 darjah. Macam inilah, 45 darjah. Okay, use a clean volumetric pipette to add 2 ml of the sample. Okay, ini, okay, prepare to vial. Kita nak guna sample kita ni, prepare to vial for the sample. To vial for sample, for duplicate purpose. Okay. B, you kena tanda you punya vial tu. You ada sample tu, sample yang sama tapi you buat duplicate. So, you ada 2 vial. Okay, vial 1, vial 2. Okay, vial 1 you tulislah 1. Yang vial 2 you tulislah 2. Okay, lepas sebab apa kita nak average kan nanti kan? Okay, sebab kita nak tahulah dia punya result duplicate tu. Next, C, suction of 2 ml of water sample using pipette. Kita ambil pipette ni, kita suction, ambil sampel 2 ml. Then, add 2 ml of water sample into vial. Okay, bila adik-adik pastikan bila masukkan ni mengikut 45 darjah. Macam inilah masukkan. Okay, kalau perlu bantuan, minta bantuan kawan. Okay, 2 ml sahaja. Pastikan 2 ml. Okay, 2 ml masukkan. Okay, dalam bentuk 45 darjah. Kenapa 45 darjah? Dia ada sebab-sebabnya. Sebab ini adalah larutan bahan kimia. Dia tak nak kalau kita buat macam gini, so keluar macam itu. So, kita berhati-hatilah takut tak terkena muka dan sebagainya. Ini adalah prosedurnya lah. Okay, dan ia mengalir. Okay, dan close the protected lid. Kita kena tutup pakai dia punya lid dia. Dan repeat the sample duplicate. Dan kita buat untuk sampel yang kedua. Tadi 1, sekarang yang kedua juga. Okey, hati-hati. Bila membuat benda ni, dia ada rasa panas. Dia dah ada interaction kat situ. Okey, next. Okey. Okey. Cap the vial tightly. Kena rapat, kemas rapat. Okay, rinse them with water and wipe with a clean paper towel. Okay. First, adik-adik dah kena tutup dengan baik-baik. Lepas kita dah masukkan 2 ml, kita tutup baik-baik. Kita rinsekan ke tepi ni. Sebab dia ada panas. Agak panas sikit lah. Sebab tu kita pakai glove. Dan kita wipe the clean paper towel. Kita kena lap lah selepas pada tu. Okay, next. Seterusnya. Blank. Tadi kita cerita pompang-pompang pasal sampel. So now kita nak ceritakan pasal blank pula. Kenapa kita perlu blank? Sebab setiap eksperimen perlu ada blank untuk kita nak tahu yang asal tu, nak tahu perbezaannya. Tapi untuk kes ni kita nak setkan yang ini sebagai 0. Okey, jom kita lihat. Okey, sama juga kesnya. Hold on the vial at 45 degree C angle, use a clean volumetric. Untuk kes ni, kita gunakan blank kita adalah deionized water. Okay, first, apa yang you all kena sediakan? Prepare 1 saja. Blank kita perlukan 1 vial for blank. Okay. Lepas tu you mark lah tanda. Okay. Mungkin biasa saya guna tanda B. Blank. B. Okay. Next, you suction 2 ml of deionized water. Okay, then you masukkan 2 ml dalam bentuk dalam 45 darjah. Okay. Next, you close the lid lah. Okay, next. Okay, lepas you tutup dengan baik, you rinse balik, you rinse dengan air. Okay, then you lap. Okay, senang saja. Alright, then how to prepare the sample and blank. So, bingkisan video ini saya menerangkan bagaimana kita nak prepare kan sampel dan juga blank. Okay, jom kita lihat ya. Mark the vial for sample and blank. Suction of 2.0 milliliters of water sample using pipette. Add 2.0 milliliters of water sample into vial. Hold the vial at a 45-degree angle.
Cap the vials tightly. Repeat for other sample duplicate and blank. Invert gently several times of mix for samples and blank vials. Rinse the vials with water. Wipe with clean paper towel. Okey, adik-adik dah tahu dah macam mana cara kita nak preparekan sampel dan juga blank. So, now apa step seterusnya? Iaitu heating the sample and blank. Bila kita dah sediakan kedua-dua tu, kita nak heating pula, proses pemanasan. Alright, proses pemanasan ni, okey. Tadi kan bila kita dah tutup rapat, kemas, step seterusnya adalah heating dan the blank and juga sample. Okey, first, invert the gently several times to mix. Insert, okay, and then insert the vial in the preheated DRB 200 reactor. Close the protected lid. Okay, mesti terang satu-satu Okay, first, you kena inert gently several time of mix for the sample and blank. Okay, sample dan blank tu buat satu-satu lah panas ni. Okay, you kena macam ni. Bila contoh mana okay, payah juga ni. Okay, contohlah ni mouse Okay, mouse ni you contoh dibentuk macam ni kan. So kalau bila invert, okay, you kena pegang macam gini. You invert ni macam gini. Macam gitu. Boleh? Invert ni macam gini. Bukan cigi-cigi tu. Macam gini. Macam gitu. Dia macam putar gitu, putar gini, putar gitu. Okey, faham Okey. Tak ada pula saya benda tu kat sini Okey, so bila kita dah invert, okey, sebab kita nak homogenes, kita nak rata dengan baik lah. Okey, then kita pastikan DRB ni 200. Okey, 150 DRB 200 adalah 150 degree. Okey, open protected lid dan masukkan ke dalam lubang ni. Okey, lubang yang disediakan lah. Okey, bila kita masukkan, okey, make sure DRB ni 200 already in temperature 150 degree. The sample vial will come very hot during mixing. Masa you tengah invert ni memang dipanas. So, berhati-hati Okey, next. Okay, second, heat the vial for 2 hours. You wait for 2 hours. Okay, kita tunggulah 2 jam. Okay, lepas 2 jam, okay. Okay, turn off the reactor. Kita set jugalah masa kita. Contoh pukul 9. Oh, pukul 11 ni. Okay, pukul 11, ambil. Okay. So, turn off the reactor. Wait for 20 minutes for the vial to cool to 120 degree C or less lah. Kita kena agak-agak kita boleh pegang dengan baik lah. Tak terlampau panas sangat. After 2 jam, okay, keluarkan. Kita sejukkan di dalam kita punya rack ni. Dan kita biar dia sampai suhu room temperature macam itu dah okey dah. So bolehlah kita check menggunakan DR6000. Okey, itu adalah next step. Okey. Okey, sama juga okey. Sekejap okey. Dia macam contoh tadi kita ambil, okey, kita letak kat rak sebab terlampau panas. So, okey, sebelum kita nak gunakan tu, okey, bila dah macam 120 degree macam tu, lepas tu kita pun invert each several time. Maksudnya dalam kita punya vial tu, kita kena ambil, kita invert lagi sekali supaya dia homogeneous, okey. Then kita letakkan ke dalam kita punya rak ini, okey, sampai dia adalah room temperature. Okey, seterusnya, okay, how to start heating the sample and blank. Okay, so dalam video ini saya akan terangkan berkaitan tentang bagaimana kita nak start heating the sample and blank. Okay, jom kita lihat. Open protected lid. Insert the vials into the DRB 200. Close protected lid. Do not forget to press start to starting heating process.
After 2 hours, turn off the DRB200. Take out the vials for cooling process. Place the COD vials in vials rack. Close protected lid. Okey, adik-adik dah tahu dah cara macam mana kita nak heating the sample dan juga blank. So, next step adalah step yang terakhir. Okey, iaitu colorimetric determination. So, untuk prosedur ini adalah prosedur yang terakhir. Macam mana kita, ini adalah macam mana kita nak gunakan DR6000. First, turn on HDR6000. Okay, you kena switch on. Dia ada kat belakang ni. Dia punya belakang ni. You punya you plug in dia ada kat bawah meja ni lah. Okay, then you turn on. Okay, bila you turn on, okay, select COD Ultra Range 431. Okay, dia ada nombor dia lah. Bagi low range 430 or high range adalah 435. Okay, tengok case you. Awal-awal tadi kita buat low range kan. Bila low range, so kena set 430 lah. First, bila kita dah turn on kat belakang pada DR6000 tu, okay, so DR6000 appear the hash cover. Ni dia punya cover dia lah. Okay, then lepas tu safe check loading. Make sure the lid close. Lid dia sebelah kiri ni, pastikan dia punya penutup dia tu tutup. Sebab dia ada UV punya pancaran, pancaran UV. Okay, lepas tu you click store program. Then check the COD wire. Wire kita tu kita pastikan dia adalah range dia tu adalah low range lah. Tengok yang ni. Ni kan kita pun tengok depan dia ni, cover dia. Kalau yang ni sekarang low range, so awak kena pastikan dalam low range, barulah you cari dalam program dalam DR6000 tu untuk dia punya program dia. For this case 430 COD LR iaitu low range 150mg per liter. Okay, untuk case ni. Okay, senang kan? Okay, next. Selepas tu, okay, bila itu dah settle. Bila kita dah klik program kita, so sekarang ni kita masukkan kita punya sampel. First, clean the outside of the vial with the damp towel followed by a dry one. Maksudnya kita gunakan yang tisu yang kering lah. Okay, kita lap dulu bersih. Okay, jangan ada kotoran-kotoran dan habuk-habuk. Okay, next. Okay, lepas tu adik-adik kena masukkan blank dulu. Vial blank into 16 mm cell holder. Okay, first you kena open the protected lid ni, punya lid ni. Lepas tu you masukkan blank. Okay, lepas tu you tutup, close the lid. Next, press 0 for blank sample. Lepas tu pastikan 0 display on the screen. Lepas tu you keluarkan blank tersebut. Then you masukkan balik sampel you. Bila tadi kan kita ada sampel 1, 2. So kita masukkan sampel pertama. Lepas tu you tekan klik read. Bila klik read, dia akan keluar sesuatu. So nilai itu you masukkan ke dalam sampel 1. Okay. Lepas tu you repeat balik. You masukkan balik blank. Okay, you tekan 0. You masuk lepas tu you keluarkan blank tu, you masuk pula sampel yang kedua. Okay. Kita punya ni kita buat 2 saja kan. Okay, 2 saja sampel. So untuk kalau you kata nak buat 3 sampel pun, so boleh, tak ada masalah. Tengoklah bergantung kepada stok COD vial yang kita ada. Okay semua, kalau blank sekarang ni ada berapa? Isi sendiri. So tahu dah jawapannya apa. Sebab kita tekan 0, dia keluar apa? Kan? Okay. Next, apa lagi? Okay, selepas selesai kita punya eksperimen, okay, after finish the chemical experiment, remove the chemical sample. Okay, sebab dalam vial tu adalah bahan kimia. So kita kena masukkan ke dalam chemical waste provided in laboratory. So kita kena buang dengan baik. Technician tak akan buat yang benda ni, you pun buat. So bring the all vial used into sink. Then you kena buka, nampak kan COD waste ni. So you kena buka vial tu dengan hati-hati. You masukkan ke dalam tong ni dan tutup dengan kemas lah. Lepas tu you close the vial lid. Then you simpan balik dalam rak. Okay.
Okey, ni saya terangkan bagaimana kita nak gunakan DR6000. Okey, mari kita lihat video ini. Plug in the DR6000 and switch on the DR6000. DR6000 appear the hatch cover. Self-check loading. Make sure the lid closed. Click Stored Programs. Check the COD vials for the range due to COD experiments have 4 types of experiments method. For this case, click low range 3 to 150 mg per liter. Click the programs that. For this case, click 430 COD LR 150 mg per liter. Press Start. Clean the outside of the vials blank with a damp towel followed by a dry one. Open the protected lid. Insert the blank into 16mm cell holder at beside. Close the lid. Press 0 for blank sample. Until 0 display on screen. Take out the blank vials. Insert the sample vial into 16mm cell holder. Press read and the results are displayed in milligram per liter COD. The results are displayed in milligram per liter COD. Okey, adik-adik dah tahu dah macam mana cara kita nak buat nak gunakan DR6000 ni. So, bila dah tahu dah caranya, okey, itu saja daripada saya. Okey, selesai dah kerjanya dan terima kasih, kita jumpa lagi untuk next eksperimen. Okey, bye.